Lepas tu okey, kita kahwin, kita buat macam biasa. Kita suami isteri dalam tempoh 7 hari ni je. Niat dia orang ni akan bercerai selepas 7 hari. Kahwin. Sebab nak happykan mak bapak ni bisnes. Kahwin ni sebab bisnes punya projek. Hari pertama, suami tidur bilik lain, dia bilik lain. Okeylah, itu perjanjian kan. Laki ni lama-lama lepas 5 hari, lepas 2 hari, lepas 3 hari, lepas 4 hari, jatuh sayang pula. Hari ke-7 tu tidur sama pula. Lah, dia tak jadi cerai. Jatuh kat talak dia. Perkahwinan di dalam Islam umpama suatu ikatan yang teguh dan perjanjian yang kuat. Ia didirikan atas niat dan tujuan pergaulan yang abadi daripada kedua belah pihak. Sehingga tercapai hasil perkongsian itu sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu merupakan ketenteraman jiwa, rasa kasih sayang, rahmat dan belas kasih. Allah sebut dalam Quran dan surah An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ayat ni jelas menunjukkan bahawa perkahwinan tu bukan benda yang boleh main-main. So, perkahwinan ia satu benda yang sangat berat dan besar. Dia melibatkan tanggungjawab, melibatkan amanah. Ada air jatuh ke? Oh, aircon. Jadi perkahwinan dia tak boleh main-main. Itu sebabnya Islam haramkan perkahwinan mut'ah. Okey. Adapun perkahwinan secara mut'ah itu dahulu, iaitu ikatan di antara lelaki dengan wanita untuk tempoh waktu yang ditentukan dengan bayaran upah yang ditetapkan, maka cara begini tidak akan dapat direalisasikan pengertian yang dimaksudkan dari perkongsian hidup itu. Dulu ada, sebelum Islam kuat. Dan ketika itu, manusia masih lagi tidak mempunyai undang-undang yang kukuh, tidak mempunyai pegangan agama yang kuat. Sebab Islam baru mula masa tu. Pada al-Islamu ghariba. Masa tu pelik tau. Hidup dia orang ni dah biasa. Pergi mana-mana, isteri tak ikut pun tak ada masalah. Perempuan ada di mana-mana. Faham tak? Zaman sekarang dinamakan pelacur. Pergi mana-mana, jangan risau. Pelacur ada. High class, low class ada, high class pun ada. So, pilih je. Yang perempuan pun dia ada. Korang jangan gelakkan lelaki je. Wah, ada pelacur. Lelaki hari ni dia panggil gigolo ni zaman dulu makcik. Zaman sekarang dia tak panggil gigolo lah. Dia panggil pelayan sosial online sosial gitu lebih kurang. Macam-macam lah. Saya keluarkan dalam kenyataan akhbar 3-4 minggu lepas rasanya. Berkaitan dengan isu ni lah. Budak-budak muda lelaki, dia layan perempuan-perempuan yang sunyi. Tapi perempuan-perempuan ni berduit lah, bukan cak ayamnya ni lah. Ia berduit. Bayangkan, sekali dia layan 1 jam, boleh bayar 300.5. 300.5. 1 jam. Dengar perempuan tu nangis je. Ni wartawan Metro dah telefon dah. Sembang sejam, 300 lebih. Dia ikut jam. So, minimum gaji yang dia orang dapat 3,800 sebulan. Maksimum 52,000. Yang 52,000 ni termasuk zina. Tapi dia tak panggil zina lah. Layanan fizikal dia panggil. Oh, ayat tukar. Dia tak panggil zina, dia panggil layanan fizikal. Yang telefon tu online. Layanan online. Apa nak jadi? Saya risau betul lah. Kita tak tahu. Yang layan ni anak-anak kita kat universiti. Bukan suami kita. Suami kita tak lalu dah. Dia orang online pun tak reti. Ni budak-budak ni dia layan online. Duduk dalam bilik, layan. Perempuan tu pula kat rumah dia dalam bilik, sunyi, kosong. Tu sebabnya korang bagilah suami kahwin lebih.
Bukan apa, membantu yang sunyi-sunyi ni. Kalau boleh lah, kalau yang mampu. Suami mampu? Suami mampu tak? Tak dengar. Dan kau tak dengar apa benda. Oh, tak dengar. Confuse aku. Kali pertama aku dengar orang demam tak dengar. Oh, mampu lah. Makcik dia kata mampu. Makcik tu yang mampu. Makcik ni mampu. Suami dia tak mampu pula. Tak sungguh sebab apa? Benda ni berlaku sebab perempuan-perempuan ni sunyi. Tapi ingat, bukan sunyi sebab dia tak ada suami tau. Ada yang ada suami tapi sunyi. Ui, na'udzubillah. Apa? Yelah. Jangan sebut banyak-banyak, Cik. Outstation tu. Saya banyak outstation tu yang susah hati. Minta maaf sungguh lah, tuan-tuan. Saya rasa macam ralat betul. Sebab waktu ni kan waktu pejabat. Jadi saya kena dahulukan UKM. Apa saja arahan UKM, saya kena batalkan ini. Ini tambahan dan kemasyarakatan yang wajib UKM. Saya boleh batalkan semua ceramah bila ada arahan daripada UKM. Itu hakiki saya. Tambah saya pengurusan tertinggi. Ni saya lepas habis ni, saya terus balik pukul 11 lawatan daripada Indonesia. Saya kena hadir. Sebab saya timbalan dekan jaringan. So, perempuan kena faham lah. Saya bukan penceramah bebas. Kalau bebas, di mana-mana saya bebas. Saya tak bebas. Balik rumah, terikat dengan bini. Arahan yang telah ditetapkan. The law from my wife. Dan masa ni, law saya terikat dengan UKM. So, kalau saya terlibat dengan UKM, memang saya bagi tahulah PA saya. Jangan kata waktu ni ya, semua waktu. Malam, kadang-kadang ceramah saya dah sampai tahun 2024. Kalau ikutkan Aizat, sampai Ramadan tahun depan dah penuh. Tapi Aizat dah beritahu awal. Jika ada arahan mendadak dan mengejut daripada UKM, maka mesti dibatalkan. Contoh, 25 bulan ni, kehadiran Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johor. Sarawak bagi kepada UKM 5 juta kepada fakulti saya. Atas kepercayaan kita ada kat situ. 5 juta. Jadi dia buat kerusi. Dia hadir. Tiba-tiba dia kata dia nak hadir 25. So jadual 25 tu saya kena kosongkan. So itu arahan. Jadi perempuan kena faham lah kenapa saya kadang ada, kejap tak ada. Memang saya cuba. Sebab ada, saya kalau untuk ceramah lain saya tak bagilah. Maksudnya tiba-tiba ada orang lain nak masuk ceramah, nak silang you all, tak ada lah. Aizat takkan bagi. Tapi ini urusan tu bila sebut outstation takut saya. Sebab jaringan ni dia kena keluar negara dan dalam negara. Macam baru ni tak ada. Ni awal tahun bulan November ni tak ada lagi. Saya pergi ke Indonesia pula. Indonesia ke mana? Saya tak ingat. Saya pun tak tahu kat mana saya pergi. PA saya yang akan uruskan kat mana saya nak pergi nanti. Nanti dia akan bagi tiket. Aduh. Ni 19 bulan terpaksa batal juga. Ada program lain. Sebab diminta untuk bentang depan mufti-mufti buat persidangan dekat Sarawak, dekat Sabah. So saya kena ada sebab dia bincangkan tentang hukum satu produk penting tentang perubatan rakyat Malaysia. Apa? Tak. Soalan bagus. Kenapa tak bawa wife? Ini urusan rasmi, saya tak suka bawa wife. Ceramah pun saya tak suka bawa wife dan saya takkan bawa PA saya. Saya bukan jenis macam orang lain bawa PA. Bila bawa PA, masjid akan tanggung. Pengurusan akan tanggung. Kos akan lebih tinggi. Bawa wife lagi lah. Mengganggu pula. Kan? Tak, dia kacau lah kita. Dia nak makan, kita tu fikir. Tengah ceramah fikir dia makan ke tak makan. Susah. Tak payahlah. Duduk kat rumah. Duduk. Baik. Jadi mut'ah ini tak bagus. Sebab dia tidak ada tau benda-benda ni. Dia akan menyebabkan permainan-permainan. Zaman dulu ada, tadilah macam gigolo. Zaman dulu, zaman-zaman sebelum kehadiran Islam,
zina. Pergilah mana-mana pun zina, no problem. Tapi bila datang Islam, wajib berkahwin. Kahwin dia tidak ada tempoh. Mut'ah ni apa benda? Perkahwinan bertempoh dengan bayaran. Contoh, tapi ada juga yang buat ni, Syiah dia buat ni. Macam contoh, dia pergi ke US. Dia pergi US, dia pergi UK, dia pergi seorang belajar 4 tahun. Nafsu ada. Dia jumpa juga orang perempuan kat sana. Iran juga kat sana. So, mut'ah. Okay, I bayar you, I tanggung you dalam masa tempoh 4 bulan, 4 tahun. I habis belajar, kita cerai. Dalam kontrak dah jelas dah, itu mut'ah. Tak boleh. Haram. Dia ada satu lagi yang dinamakan an-nikah ala niyatit talak. Nikah niat talak. Tu boleh tak? Ni tak sebut tau dalam kontrak. Tak ada dalam akad, aku menerima nikahnya si fulan, aku terima nikah. Betul lah. Betul kan? Aku terima, iyalah kahwin tu, dia terima. Allahuakbar. Lupa lama tak kahwin. Aku terima nikahnya si fulanah binti si fulanah dengan mas kahwin sekian-sekian daripada hari sehingga perkahwinan mut'ah ini sehingga tarikh sekian-sekian. Maka putus selepas tarikh tersebut. Mana dia bercerai selepas tarikh tersebut. Itu dipanggil mut'ah. Tak boleh. Syiah buat. Sementara. Syiah sebab Syiah ni banyak benda yang tak boleh pakai juga. Syiah ni banyak mazhab tau. Dia banyak mazhab. Tapi mazhab yang teruk dia buatlah ni. Dia nak dapatkan anak yang soleh. Tak sah lah. Nikah mut'ah tak sah. Dah dibatalkan, tidak dibenarkan dalam Islam. Ini bincang ni. Sebab Syiah ada, kalau dia orang pergi luar negara, tuan-tuan dan terkejut. Anak-anak kita belajar luar negara, dia orang terdengar kawan dia kahwin mut'ah. Itu Syiah lah tu. Kahwin mut'ah satu. Kadang-kadang bukan Syiah pun dia buat juga sebab dia kata suka mazhab tu. Dia tak berzina, dia rasa macam dia tak berzina. Sebab apa? Dia kahwin. Cuma ada tempoh. Tu tak boleh. Disebut dalam akad. Ada kaedah yang kedua, dia niat nak talak. Dia kahwin. Kita kahwin. Tengoklah sejauh mana kita boleh tahan duduk perkahwinan. Cara cakap tu lah. Jadi dia pun kahwin. Dalam hati ni niat nak talak. Tapi disebabkan servis bagus perempuan ni, jaga bagus, elok pun tak jadi talak. Sah tak kahwin tu? Alah, apalah perempuan ni? Tak tengok drama ke? 7 hari mencintaimu. 7 hari mencintaimu. Dia kahwin tu sebab mak bapak dia suruh. Dia bincang lah. Kita ni kahwin, bapak suruh tau. Aku tak cinta kat kau tau. Yang ni buang, kau ingat aku cinta kat kau? Aku pun sama tau tak? Cik. Lepas tu, okey. Kita kahwin, kita buat macam biasa. Anggap kita suami isteri dalam tempoh 7 hari ni je. Perbincangan ni. Tapi akad kahwin macam biasa. Niat dia orang ni akan bercerai selepas 7 hari. Niat dia orang. Kahwin. Sebab nak happykan mak bapak ni bisnes. Kahwin ni sebab bisnes punya projek. Dapatlah sub projek daripada bapak lelaki ke atau bapak perempuan di sub projek ni bagi. Jadi anak pun kena sub juga. Kahwin lah budak 2 orang ni. Hari pertama. Kalut. Suami tidur bilik lain, dia bilik lain. Okeylah, itu perjanjian kan? Perjanjian yang tak ada dalam kontrak tapi hanya perbincangan luar kotak, luar meja, luar konteks perkahwinan. Hari kedua perempuan ni pula masak nasi goreng. Sedap pula dia. Perempuan ni pula kebetulan hadir kuliah duha sini. Contoh. Kuliah duha. Dia pula tahu bila dah kahwin, dah jadi suami isteri ni, dia kena taat. Bawa air. Wah. Suami balik, bawa rotan letak kat depan. Contoh. Nampak sangat terlalu ideal kan? Letak. I buat ni sebab I tak nak dosa tau. Lepas ni kita settle lah. Gitu.
Laki ni lama-lama lepas 5 hari, lepas 2 hari, lepas 3 hari, lepas 4 hari. Jatuh sayang pula. Nak sampai hari ke-7, malam tu tidur sama pula. Lain macam kak? Kau tenang kak? Hari ke-7 tu tidur sama pula. Lah. Lagi sayang. Dia tak jadi cerai. Jatuh kat talak dia. Dalam hukum mana ada kod-kod. Jatuh tak talak dia? Masa kahwin dia tak niat apa pun. Ni bincang sebelum kahwin. Tak jatuh lah sebab dia niat je. Tapi disebabkan kasih sayang dah mula ada, tak jatuh. Mut'ah lain dia sebut dalam akad. Dalam kontrak tu dah tanda tangan tu dah ada dah akan menceraikan pada tarikh sekian-sekian. Tu tak boleh lah. Itu memang mut'ah yang diharamkan dalam Islam. Faham kan? Baik. Di Indonesia. Kenapa? Misyar. Misyar lain. Kahwin misyar lain. Kahwin misyar ini, dia kahwin nombor 2, nombor 3, nombor 4, ditanggung penuh oleh perempuan. Itu misyar. Orang perempuan duit banyak. Perempuan tu lah. Dia ni nak suami je. Nak suami je. Dia kata, Ustaz, carilah siapa-siapa yang nakkan saya ni. Contoh. Saya ni, duit ada, jangan risau. Masuk rumah saya ni, dia cuci kaki je. Dia tak payah fikir, rumah saya dah ada 2-3 buah rumah. Saya nak suami je. Bila orang tanya, ada suami? Ada. Orang tak tanya, suami yang keberapa? Tak ada. Isteri yang keberapa? Yang penting ada suami. Jadi, dia nak suami, dia kata. Boleh tak Ustaz tolong cari kan? Kereta, jangan risau. Saya ada 3 buah kereta. Saya pun tak tahu nak pakai yang mana satu. Saya boleh bagi dia lah. Pakai satu. Contoh. Yang kosong sekarang ni Mini Cooper. Tak pakai langsung, dia kata. Oh, Mini Cooper S. Menong kita dengar. Sekarang ni, dia tanggung semua. Dia kata balik rumah saya seminggu sekali atau 2 kali pun cukup lah. Boleh percaya tak? Boleh percaya tak percaya? Boleh. Janganlah perempuan ni buruk sangka. Susah masuk syurga. Boleh. Cumanya korang boleh terima ke tak tu je. Ni dia panggil misyar. Kahwin misyar ni, suami ni tak keluar 1 sen pun. Isteri tanggung kita. Kita tanggung isteri pertama. Boleh, cuma akhlak tidak ada. Kahwin sah, kahwin akad semua ikut. Lengkap, komplit. Rukun nikah, syarat nikah semua komplit. Tak ada pula nak cerai-cerai, tak ada. Ini memang dia kahwin, ditanggung penuh. Semuanya isteri tanggung. Ada yang kahwin. Ni ada seorang minta. Dia suruh saya carikan. Siapa ada berminat? Ni cerita betul ni, bukan main-main ni. Dia nak ni. Dia kata, Ustaz, saya tanggung semua. Rumah dia ada 3. Satu dekat Bukit Julutong. Betul ni. Satu dekat Ampak dan satu lagi dekat KLCC. Umur dia atas 45, bawah 55. Bawah 55. Ada nak? Besok hantar resume lah. Bukan puan, suami. Suami tak apa selagi tak meninggal dunia, selagi tu dia layak. Resume dia diterima. Nak kata dia orang minta. Tapi baiklah, orang baik. Cuma dia kata dia sunyi seorang-seorang kata. Anak dah masuk belajar kat luar negara semua. 2 orang ada anak lelaki dan perempuan. Tapi anak-anak dia kata apa? Ustaz tolonglah carikan. Kesian kat mama seorang. Mak dia kata tak apa Ustaz, saya jadi suami, isteri kedua, ketiga pun tak apa. Yang penting dia balik. Bila orang tanya saya ada suami, ada. Bisnes dia teruskan apa yang
arwah suami dia buat. Kenapa? Minat ke? Woi, untunglah suami kata. Sorry lah, tajuk ni tajuk kahwin. Memang kita cakap bab kahwin lah. Kan? Takkan nak cakap bab muamalat pula. Jenis-jenis kahwin. Betul. Ini realiti. Perempuan kena ingat, benda ni perempuan jangan rasa aku tak nak. Sebab tak kena kat kita. You tak kena. Sebab you ada suami sekarang. Cuba mati esok. Lepas tu kata, saya memang mula-mula itulah suami terawal dan akhir. Kau tunggu setahun. Sunyi kak. Suami tak ada. Itu yang kadang meroyan dalam Facebook tu. Nak cari suami, mencari suami. Dia mula kacau suami. Dia jangan. You all tenang-tenang dia. Kalau tak minat pun diam-diam sudah. Kalau tak minat, diam-diam. Ya Allah, minta jauh. Biar panjanglah umur suami aku yang mati dulu. Gitu. Tapi kalau rasa tu, kalau Allah ambil dekat umur suami kita awal, ya Allah, kau bagi yang terbaik untuk aku. Itu doa je lah. Perempuan jangan ekstrim sangat. No, bukan. Yang penting bukan suami aku. Tu jangan. Saya takut nanti bila jadi kat awak, masa tu bawa awak teringat apa yang kau pernah cakap dulu. Saya ikhlas saya cakap, saya jumpa orang macam-macam. Saya bukan jenis orang duduk diam kat pejabat. Saya jenis orang jumpa, datang. Bercerai sebab suami ada perempuan lain. Tengok sekarang dia ceritakan suami orang. Bukan satu kes tau. Lambak kes. Saya kata, ini karma. Dulu isteri saya agresif juga. Sebab dia kata selagi tidak ada ustazah yang membenarkan, selagi itu tidak ada seorang pun perempuan, saya tidak akan benarkan suami saya kahwin seorang lagi. Tu dia punya ayat dulu. Sekarang tak, dia taubat dah. Dia diam je. Saya kata jangan. Kan kena kat anak kita. Anak kita ni dah masuk universiti tau. Silap pula yang jatuh cinta kat dia, pensyarah dia ke? Mana tahu. Awak jangan main. Terdiam dia. Jangan mengingat, saya pun tak sihat sangat. Mati ke tiba-tiba mengejut kan. Naik kapal terbang setiap minggu. Tiba-tiba hilang dari radar, awak jadi janda. Kan? Lepas tu dia janda pula, jadi balu. Lepas tu seorang-seorang hidup kan. Macam mana awak ni? Kan? Tiba-tiba ada orang lelaki nak awak. Tiba-tiba lelaki tu dah ada anak, dah ada isteri. Macam mana nak buat? Awak nak tolak? Cinta dah ada. Kahwin je lah. Saya cinta kat awak. Sekarang aku dah mati, kahwin je lah. Buat apa lagi? Saya dalam tu banyak lagi perempuan lain dalam tu. Dalam kubur lah. Harapan, ya Allah. Ya. Tengok bila kat syurga dia datang lagi. Lah, ada lagi. Ada juga orang fikir macam tu. Kan isteri kita kan yang sama dengan kita sampai mati, kita dalam syurga, isteri kita kalau masuk syurga, suami masuk syurga, isteri ketua bidadari. Kepada semua bidadari-bidadari yang ada. Ya, tu yang ada kata, ya Allah Ustaz, kenapa ada lagi Ustaz? Hari tu dah lama duduk dengan dia kot. Ada pula. Tak apa, dia lain. Kat dunia dengan dekat yang syurga tak sama. La ainun ra'at wala uznun sami'at wala khatar ala bibalil bashar. Makcik masuk syurga bukan macam ni muka makcik. Masa tu makcik, ya Rabbi. Kucing tengok termenung gitu. Panjang umur bini tadi pun. Saya. Hello. Kan kuliah. Dia telefon lah, ya Robby. Dia tak tengok live. Dia bukan jenis tu. Baik. Rasulullah SAW membenarkan mut'ah pada suatu ketika. Dulu pernah tau. Masa mula-mula Islam. Sebelum kukuhnya perundangan Islam. Tengok. Sebelum Islam tu kuat. Benar. Sebab kalau tidak orang berzina. Daripada kau berzina, baik kau kahwin je. Mut'ah. Masa tu, ia dibenarkan ketika dalam pelayaran jauh dan ketika dalam peperangan yang mengambil masa yang panjang. Ialah pergi perang, kan? Nafsu ada. Jadi macam mana? Daripada kau berzina, dia pergi kahwin. Mana-mana perempuan yang ada kawasan tu lah, kahwin. Habis dia peperangan, dia cerai perempuan tu, dia balik. Tapi dah ada dalam mut'ah.
Zaman dulu dibenarkan oleh Nabi. Kemudian diharamkan selama-lamanya. Tidak ada lagi dah. Tu dia sebut ni. Kemudian Nabi SAW baginda melarangnya semula serta-merta pengharaman buat selama-lamanya. Tidak ada lagi dah orang nak buat muta'ah. Rahsia yang membolehkan perkahwinan secara muta'ah itu dahulu ialah masa kaum muslimin dalam suatu peringkat masa yang boleh kita namakan dengan masa transisi. Dia panggil transisi from jahiliah to muslim hakiki. Dia panggil daripada yang biasa dengan perempuan, tiba-tiba tak nak perempuan. Dia jadi macam culture shock. So Nabi bagi step by step. Arak. Bukan haram terus. Orang arak dah biasa minum arak. Diharamkan step by step. Sekarang tidak ada lagi lah. Sekarang kau biasa minum arak pun kau tak boleh. Kau kena berhenti terus. Haram kau minum. Sebab apa? Sebab kamu buat benda yang dah dilarang secara total. Zaman dulu lain. Baik. Macam rokok baru ni lah. Rokok dulu asal harus. Lepas tu diharamkan. Orang dah biasa isap rokok. Kau suruh dia berhenti mengejut. Matilah. Oh, dia sesak nafas. Tak tahan. Rimas, lemah, badan naik dan macam-macam lagi. Jadi ditukar. Dibenarkan isap daripada 3 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 1 kotak, 1 kotak, separuh kotak. Lepas tu berhenti. Lepas tu baru-baru ni ada teknologi baru pula. Daripada rokok pindah kepada vape. Nampaknya sama je. Kau ketagih vape pula dah. Tak betul lah tu. Kan? Itu dah salah. Sepatutnya berhenti rokok, berhenti vape. Ini tak berhenti rokok, pergi minum isap vape pula. Itu tak betul. Itu sebabnya benda tu mendatangkan kemudaratan yang tidak baik. Baik. Adapun bagi apabila datangnya Islam bersama seruan untuk keluar merampas kembali pembatasan negeri untuk jihad fisabilillah, dirasakan terlalu berat bagi pejuang Islam kerana pada ketika itu mereka berada jauh dengan isteri dan masing-masing. Sebahagian daripada mereka ada yang memang teguh keimanannya dan tidak kurang pula ada yang lemah keimanannya. Tuan-tuan kena faham, ada orang yang kuat iman, ada yang lemah iman. Tuan-tuan jangan rasa, oh, dia ni nampak soleh. Tak. You jangan cakap macam tu. Dia setiap orang dia ada kelemahan dan ada kekuatan. Okey. Baik. Jadi mereka itu bila dah lemah, maka mereka akan terjebak dengan zina. Untuk elak daripada zina, maka dibenarkan mut'ah ketika itu. Selepas itu Nabi haramkan apabila Islam sudah mula kuat. Adapun bagi teguh keimanan, mereka telah berazam untuk mengambil jalan untuk memandulkan diri. Sampai peringkat ada yang terlalu kuat tu nak mandulkan diri. Tak boleh. Dia nak pergi memandulkan, dia bukan kucing ni dimandulkan. Dia pun dia mandulkan. Tak boleh. Manusia haram memandulkan diri dia. Tak boleh. Kecuali dia sakit. Sakit. Selalu orang perempuan lah. Kan? Dia tak boleh. Dilarang untuk mengandung. Kerana membahayakan diri dia. Dia tak sama. Pergi perancang lain. Pergi perancang ni dia merancang. Tu lain. Azal. Itu dibenarkan. Dia yang tak boleh matikan matikan dia, maknanya dia tak ada perasaan nafsu langsung. Tak boleh. Nafsu tu fitrah. Matikan dia punya alat kelamin terus, tak boleh. Orang lelaki kan, dia kasih je, terus tak ada perasaan langsung. Tak boleh. Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ma'ana nisa. Suatu ketika sahabat kata, Ibnu Mas'ud kata, kami berperang dengan Nabi, kami bersama dengan kami tak ada perempuan. Perempuan tak ada. Orang Quraisy pula kalau perang, dia bawa perempuan. Bawa perempuan. Pelacur-pelacur ni penuh. Duduk dalam satu kabin. Kabin. Zaman dulu menekan kabin. Dia bawa kemah. Kemah tu, macam kita lah pergi Mekah, kan dia ada kemah makan saja. Dia tak. Kemah tu perempuan semua. Siapa rasa bernafsu, pergi lah situ. Pilih lah mana kau nak. Lepas tu dia adalah grade A, grade B, grade C. Paling teruk sekali, grade Z. Hak tu yang paling teruk sekali. Tapi kalau untuk peperangan, dia orang bawa yang terbaik lah. Semua tu. Perempuan semua ada. Jadi, askar-askar ni akan dilayan oleh perempuan-perempuan tu. Sebelum perang. Untuk bagi semangat. Islam mana ada. Jadi, dia orang ni ada nafsu.
Walaysa mana nisa'un faqulna ya Rasulullah ala nastakhsi. Dia tanya Nabi, kami ni tak bawa perempuan. Jadi dia tanya, faqulna ala nastakhsi. Boleh tak kami ni nak mengkasih atau memandulkan diri kami? Kasih. Padahal Rasulullah, maka Nabi larang kami berbuat demikian. Wa rakhkhasa lana an nankihal mar'ata bithawabi ila ajalin. Kami dibenarkan berkahwin mut'ah, iaitu berkahwin dengan tempoh menerusi bayaran-bayaran tertentu. Itu saja masa itu. Disebabkan masalah ini, maka dibolehkan perkahwinan secara mut'ah ketika itu, ya, keringanan bagi menyelesaikan masalah mereka yang berperang dan jauh daripada isteri. Selepas itu, dalam riwayat yang lain, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fathi Makkah. Dalam ini perang fi Subratul Juhani. Daripada Subrah Al-Juhani berkata, kami berperang dengan Nabi kami dalam peperangan Fathul Makkah. Fa'adina lahum fi mut'atin nisa. Kami pernah dibenarkan untuk mut'ah dengan perempuan. Qal falam yakhruj hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau telah berkahwin mut'ah. Kemudian baginda tidak meninggalkan Mekah, melainkan sudah diharamkan kembali. Masa perang kota Mekah tu, pembukaan kota Mekah dibenarkan. Bila Nabi nak keluar daripada kota Mekah, Nabi haramkan terus. Maknanya ada tempoh. Aku hanya benarkan ketika itu, sekarang dah tak boleh dah. Bermula daripada saat itu, wa anna Allah harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Maka menjelaskan bahawa Allah telah mengharamkan perbuatan kahwin mut'ah itu sampai hari kiamat. So tak ada lagi dah. Okey. Akan tetapi apakah pengharaman ini kekal selamanya? Seperti pengharaman perkahwinan dengan ibu bapa, adik-beradik, perempuan sendiri, ataupun hanya pengharaman seperti pengharaman memakai bangkai, darah, daging, khinzir dan sebagainya? Ya. Pendapat umum para ulama bahawa pengharaman ini adalah kekal buat selama-lamanya, tidak ada keringanan sedikit pun setelah adanya ketetapan hukumnya dalam syariat. Walau bagaimanapun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpandangan dengan mereka dengan berkata bahawa nikah mut'ah itu dibolehkan ketika ada darurat, iaitu dalam keadaan terpaksa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya hal nikah mut'ah, maka dia telah membolehkannya. Lalu disambut oleh ketuanya, iaitu bekas hambanya, dengan bertanya, apakah hal sedemikian ini dibolehkan pada keadaan yang terpaksa dan ketika bilangan wanita itu sedikit atau seumpamanya? Ibnu Abbas menjawab, ya, begitu caranya. Ini hadis Bukhari. Kemudian apabila dilihat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa ramai telah memandang remeh perkara ini, sehingga ramai yang ingin bernikah mut'ah sambil tidak membatasinya dalam waktu darurat sahaja, dia pun telah berhenti dari memfatwakan perkara tersebut, maka mengharamkan semula. Ini fatwa zaman dia. Zaman sekarang tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Saya sebenarnya dalam keadaan darurat, Ustaz. Terseksa batin saya ketika berada di Perancis baru-baru ini. Maka saya pun telah berkahwin mut'ah. Maka perbuatan awak itu adalah haram dan berdosa. Kerana tidak ada lagi dah perkahwinan mut'ah. Bahkan Ibnu Abbas pun dia tarik balik fatwanya tersebut ketika itu. Zaman sekarang tidak ada. Cuma ulama' nak selesaikan masalah ni macam mana? Sebab nafsu ni you all tak boleh nak cakap banyak. Sebab nafsu dia melibatkan perasaan dan sebagainya. Maka ada dua kaedah. Pertama, dibenarkan onani atau melancap. Dalam bahasa kita lah, kan? Dibenarkan dalam keadaan darurat sahaja. Ini dibenarkan, tak berdosa. Katakan dia ada nafsu, isteri tak ada atau suami tak ada, boleh tak dia nak onani? Dibenarkan jika dia dah tak tahan sangat sehingga boleh mengganggu dia punya emosi, boleh mengganggu dia punya perasaan sehingga nak berzina, na'udzubillah. Maka dalam keadaan ini dibenarkan untuk beronani. Asal hukum onani haram, tapi dibenarkan disebabkan nak memberikan keringanan. Ini penting. Ya, penting.
Hukum asal haram, tapi dibenarkan atas dasar kemudaratan. Keperluan. Tambah zaman sekarang ni maksiat. Oh, depan mata je kan. Tu. Nombor 2, dibenarkan tadilah. Perkahwinan misyar. Dibenarkan kahwin dengan ditanggung oleh perempuan. Tapi misyar tu ada je kat Malaysia, cuma dia tak panggil, dia tak biasa. Istilah ini diperkenalkan oleh almarhum Profesor Datuk Mahmud Zudi. Cuma kita jelaskan bahawa kahwin tu sah. Akad semua sah je lah, tak ada apa. Cuma kita orang lelaki ni tak ada maruah lah. Kan? Dah semua tanggung isteri. Tapi zaman sekarang ni tak ada lah. Yang penting, siapa yang boleh tanggung kita? Lelaki ramai mana jadi suruh rumah. Kalau ikutkan prinsip, lelaki kerja, perempuan cari duduk rumah kan? Ni tak, zaman sekarang tak. Zaman sekarang, tengok gaji siapa paling besar. Kat Putrajaya tu ramai mana saya jumpa, yang suami dia jadi suruh rumah. Betul? Saya memang, kerja kat mana? Saya tak kerja, Ustaz. Saya jaga anak rumah. Isteri kat tepi. House husband. Itu bahasa orang putih. Makcik ni boleh tahan juga. House husband. Tu lah hebat makcik ni. House husband. Jangan panggil makcik. Aunty. Sebenarnya aunty tu dalam bahasa orang putih, aunty. Dalam bahasa Melayu, makcik. Bahasa kampung, nenek. Tok Mi. Zaman sekarang, jangan panggil nenek. Mak saya panggil nenek. Jangan nenek. Tok Umi. Nampak muda sikit. Aku terbenung. Apa beza Tok Umi dengan nenek? Itulah perempuan yang susah. Orang lelaki okey. Panggil pakcik pun okey. Tapi saya orang semua panggil abang lagi. Tak ada lagi lah panggil uncle. Ya. Tak sah. Macam mana? Tak boleh kahwin kontrak. Itu berzina lah tu. Kat luar negara. Anak luar nikah. Dia tak boleh. Walaupun dia agree each other, dia dah setuju antara satu sama lain, perkahwinan itu tak sah. Batal. Maka apa yang berlaku adalah anak zina. Okey? Tak, sekarang ni dia bincang, dia bukan kahwin ikut akad yang biasa. Dia kahwin ada wali apa semua tak? Okey, kalau ada tok kadi semua, okey, tak ada masalah. Formality. Sebab nak ambil hati. Itu anak dia. Sebab dia bukan kahwin kontrak. Itu kahwin biasa, cuma niat dalam hati nak cerai. Dalam mazhab Syafi'i, berdosa kerana kau menzalimi perempuan tu. Yang anak ni pula ada hujah. Kami nak jaga hati mak bapak. Jadi bila dah kahwin 7 hari ke, cerita Melayu memang 7 hari bercerita ilmu. Cerita yang sebenar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Begitulah. Sementara nak tunggu bapak dengan mak, bapak bertua dengan bapak ni dapat projek. Elok punya. Dah dapat projek, semua dah sign kontrak, MOA dah berlaku, cerai. Dia orang nak. Itu perbincangan awal sebelum kahwin. Tak apa, sebab dia tak ada masuk dalam akad. Mut'ah ni masuk dalam akad. Dia hanya bincang, lepas tu dia ada niat, nanti adalah sampai masa aku cerai lah budak ni, perempuan dalam hati lah. Tapi dia tak cerai. Dia nak kahwin tu elok je sampai bila-bila. Alhamdulillah. Dapat kasih sayang ketika berkahwin tu. So anak tu anak dia lah kalau dia kahwin macam tu. Yang tak boleh ni macam ada berlaku baru ni. Bincang kat Starbucks je. Kau setuju? Setuju.
Aku setuju. Okey, sah. Oh, dia boleh tidur kat hotel. Mana boleh? Kan? Senang hidup kahwin macam tu. Oh, bincang-bincang, okey, tidur. Tak boleh. Kahwin ni dia benda yang melibatkan nasab, melibatkan persetubuhan, tak boleh buat kecuali cukup syarat dan cukup rukun. Sebab ini apa? Al-aslu fil bud'i at-tahrim. Asal pada setiap perkara yang melibatkan persetubuhan, haram dulu. Boleh jadi halal bila sah perempuan. Ni isteri saya. Tak boleh. Haram dulu. Kamu kena tunjukkan bukti yang kau dah berkahwin dengan dia. Faham tak? Tu itu. Jadi nak salahkan orang jabatan agama, kita jumpa, kita duduk. Suami isteri ni jenis romantik, suka duduk dalam kereta depan pantai. Berdudukan maghrib-maghrib. Jabatan agama ketuk dah. Assalamualaikum. Berapa berdua-dua ni? Saya dah kahwin. Tunjuk kad. Salah tak orang jabatan agama? Tak salah. Memang betul pun. Sebab zaman sekarang zaman fitnah. Budak-budak muda duduk dalam kereta berdudukan. Mengaku isteri. Mana bukti awak suami dia? Kena tunjukkan kad. Tu sebab sekarang ni ada kad. Kan? Kalau tak ada kad pun, sekarang ni digital pun. Boleh check online kan. Ambil IC saya, boleh check online. Tak boleh. Kan? Kad kadang tertinggal. Handbag isteri banyak sangat, tertinggal beg satu lagi. Letih masuk gil dulu. Okey. Jelas Faham? Sah. Kalau kena tangkap basah, zaman dulu tangkap basah, mak bapak suruh kahwin. Zaman sekarang mana kau bayar denda, kau balik lah. Kan? Zaman dulu, bila kau ditangkap basah, disuruhnya kahwin. Kau tak apa. Kahwin akad semua sah. Ada akad, ada semua lengkap, komplit. Rukun cukup, syarat cukup. So, perkahwinan itu sah. Alamak, cerita apa tu? Kenapa kan dia? Sah. Dia dah akad kan? Masa dia akad tu, dia rela. Kalau dia tak nak, astagfirullahaladzim. Dia tak berlaku akad depan qadi, depan Tok Bilal, depan wali apa semua. Tak lakulah kahwin tu. Ni kau terima nikahnya. Cuma dalam hati, tu dalam hati tu dia tak minat. Dia nak cerai perempuan tu. Tapi dia tak lafazkan. Tak jatuhlah talak. Kahwin tu sah. Kalau tiba-tiba walaupun hati tak suka, tiba-tiba tersetubuh dipanggil. Tersetubuh. Bukan berzina sebab kahwin. Tersetubuh bersama dengan perempuan tu. Mengandung perempuan tu. Anak tu anak dia lah. Tapi kadang-kadang mengandung tu lah menyebabkan dia lagi sayang. Itu cerita. Panjang cerita tu. Saya belajar ni rasanya semua dah kahwin. Semua dah. Macam ajar kat universiti budak-budak tak kahwin kan. Banyak pula soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Kami adik-beradik dipaksa oleh ibu kami untuk menyara salah seorang adik yang sudah bersuami. Okey. Adik yang sudah bersuami. Suami itu berpangkat. Okey. Adakah kami dianggap tidak taat pada ibu jika tidak mahu beri duit setiap bulan kepada adik? Seperti komitmen kena bayar loan. Loan bank. Kalau beri pun tak ikhlas. Bila dikumpul beribu-ribu sebulan tanpa buat apa-apa. Adik pula bila dibela oleh ibu perangai mengada-ngada. Sikit-sikit mengadu padahal dia ada suami. Ibu kami ni seperti watak ibu mertua dalam cerita Kasim Selamat. Very bossy tu ni. Very bossy. Allowance anak-anak terpaksa dikurangkan sebab kena beri duit pada adik. Janganlah kita jadi ibu begitu. Nasihat pula. Okey. Bagus soalan ni. Tengok, dalam soalan ada nasihat. Yang aku di nasihatnya. Tuan-tuan, tanggungjawab anak
nafkah wajibah adalah kepada ibu dan bapa bagi suami, anak lelaki. Okey, anak lelaki wajib tanggung mak, bapa, isteri dan anak-anak. Itu jelas. Isteri pula, tanggungjawab dia kepada ibu bapa bergantung dengan izin suami. Suami bila dia bagi duit bulanan kat kita, duit nafkah wajibah, dia bagi duit kat kita, 500 sebagai contoh, duit 500 tu sebahagian dia bagi mak dia. Itu tidak ada masalah, dibenarkan. Dan dia tak perlu minta izin suami pun, sebab suami dia dah bagi dia, itu hak dia, ikut dia nak buat apa pun. Isteri kerja, dia nak bagi duit mak dia, silakan. Dia tak perlu minta izin suami dia. Cuma afdal minta izin suami, sebab itu hak dia dengan mak dia. Cuma bila menggunakan duit suami untuk bagi mak bapak dia, wajib minta izin suami. Ni isteri, wajib minta izin suami. Manakala apa yang berlaku pada keluarga ni tadi, mak dia ni suruh adik-beradik semua tanggung adik dia. Dan adik ni pula ada suami yang berpangkat pula. Jadi adik-beradik kena kumpul duit bagi kepada adik dia ni. Itu tidak wajib. Ketaatan kepada ibu itu tidak boleh ditaati kerana taat yang tidak betul dari sudut syarak. Islam tak suruh kita tanggung adik-beradik. Islam galakkan saja kita buat baik dengan adik-beradik. Itu sebabnya ada hukum wasiat. Wasiat boleh diberi kepada adik-beradik yang tak layak untuk mendapat harta waris. Saya, bila mati, harta saya tak dapat adik-beradik saya. Sebab saya ada anak lelaki, Muhammad Izzuddin tu. Kan? Jadi anak lelaki akan ambil semua harta saya sebagai asabah. Nampak? Manakala adik-beradik lelaki tak dapat apa-apa. Adik-beradik perempuan pun tak dapat apa-apa. Tapi mereka layak tak dapat tanggungan daripada saya dengan guna duit wasiat 1/3? Boleh. Nampak tak? Bermakna tak wajib. Wasiat tu tak wajib. Nak bagi-bagi, tak mau bagi sudah. Kalau nak bagi, tak boleh lebih daripada 1/3. Wasulusu kasir. 1/3 tu dah banyak, kata Nabi SAW. Jadi begitu juga macam tadi, kita tak perlu taat kepada arahan ibu itu. Kerana isteri atau anak perempuan wajib minta izin suami. Kalau suami tak izin, maka tidak dapatlah dia memberi bantuan kepada adik dia tadi. Jangan kata adik, nak bagi ke mak pun tak boleh kalau pakai duit suami. Kalau ada duit isteri tu, isteri hanya boleh bagi kepada mak dia saja. Dengan izin suami, itu lagi baik. Kalau duit isteri, kan? Jadi bagi pada adik perempuan dia tu, berkumpullah ramai-ramai, bukan kumpul duit, berkumpul, panggil dia, kau basuh dia bersih-bersih. Ajar dia macam mana cara nak dapat duit. Bukan dengan bergantung harap dengan duit adik-beradik, sebab adik-beradik pun ada tanggungjawab masing-masing. Jangan disebabkan kau, suami aku hilang respect pada keluarga kita. Jangan disebabkan kau, isteri aku hilang respect pada keluarga kau, pada keluarga kita. That's why, jangan kumpul duit untuk dia, tapi berkumpullah untuk ajar dia macam mana cara nak jadi manusia yang mempunyai agama dan akhlak. Nampak? Ni pun macam-macam orang. Saya pun tak faham. Ni panggil anak mak. Dia memang pandai. Dia dapat, memang dia senang. Mak suka lah. Duit dia dapat subsidi daripada adik-beradik. Dia belikan baju mak dia belikan baju, handbag terbaik. Adik-beradik yang lain semua sesak nafas lah. Sebab nak kena bayar ke mak dia, bayar kat dia juga. Dia pula, dengan mak kata, tak payahlah kau, adik-beradik pun tolong kau. Tak apa mak, saya belikan mak hadiah lah gitu. Bag Chanel satu. Mak Allah. Aduh, letih. Mak mertua. Jadi, jadilah mak yang baik dan mak mertua yang baik. Wallahualam. Tapi dekat sini semua mak mertua baik-baik ni. Mak mertua baik-baik, mak baik-baik. Dan isteri yang baik-baik. Amin. Wallahualam. Dalam grup ni kita ada yang jadi madu. That's why kita kena hormat.
bermadu. So kita hormatlah sahabat-sahabat kita tu. Gitu. Ya puan. Boleh. Apabila boleh merancang keluarga. Sebab pernah berlaku zaman Nabi, sahabat Nabi tu dia buat azal. Kunna na'zidu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami azal ketika zaman Nabi. Apa itu azal? Memancut air mani di luar rahim. Maknanya dia tidak masuk dalam rahim. Itu dipanggil azal. Dan Nabi tidak melarang sehinggalah Nabi SAW wafat. Ini bermakna merancang keluarga itu dibenarkan. Cuma telah ditetapkan oleh ulama-ulama, antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ditetapkan oleh ulama-ulama kontemporari, antaranya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Begitu juga dengan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Fiqh Al-Islami, menjelaskan apakah garis panduan untuk merancang keluarga. Antara perkara yang perlu dilakukan, yang wajib dilakukan, isteri wajib minta izin suami dan berbincang tentang isu tersebut. Dia nak makan pil, dia wajib minta izin suami. Dia nak ikat, dia wajib minta izin suami. Nombor dua, ada keperluan. Al-hajah tunazzal manzilatul darurah. Tak mampu nak tanggung lebih daripada seorang anak. Keadaan sangat tidak mendesak. Keadaan sangat tidak mengizinkan dan mendesak untuk kami merancang keluarga. Boleh. Ditambah sebab yang kos hidup yang tinggi. Beras naik, kedai makan pun mahal. Mahal tu kedai makan sekarang. Dia dulu apa? 5 dah jadi RM8. Betul tu. Betul. Dulu saya makan nasi apa? Nasi bungkus kan. RM4.50 je. Sekarang ni dah RM7.90. Naik dah. Ni dipanggil nasi marahin. Saya pun makan nasi marahin sekarang ni. Masih. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh terangkan sedikit tentang duit faraid secara ringkasnya sahaja. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Lelaki dapat duit itu, apa tanggungjawab dia? Kata lain bahagian. Dia tu bagaimana yang patut dia gunakan mengikut syarak. Jika tiada apa-apa masalah bagi adik-beradik perempuan ni, bolehkah pihak lelaki ni membelanjakan hanya untuk dia sahaja? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam faraid, orang lelaki jelas dia akan dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Apa hikmah? Apa hikmahnya? Kerana disebut oleh Imam Al-Qurtubi, antara hikmah daripada perbuatan tersebut atau arahan tersebut, kerana suami atau lelaki, anak-anak lelaki akan menanggung keluarga dia dengan duit tersebut. Berbeza dengan orang perempuan, dia dapat 1 bahagian kerana mereka tak guna, bahkan tak wajib menggunakan duit tersebut untuk nafkah wajibah ataupun nafkah keluarga. Nampak tak? Jadi, duit dia orang tu tak disentuh kecuali mereka yang nak disentuh. Manakala suami ni pula, nak tak nak, dia memang kena guna duit dia. Dia balik kepada konsep seperti mana disebut oleh Dr. Muhammad Baltaji, Profesor Dr. Muhammad Baltaji dalam buku dia Fiqhul Mar'ah. Orang perempuan ni, dia boleh bekerja, tetapi untuk membantu ekonomi suami saja atau keluarga. Dia hanya boleh bagi apa lebihan daripada duit dia. Maksudnya duit suami yang tak cukup, berapa tak cukup? Tak cukup 200 dia bagi. Padahal gaji dia 4,000. Dia bagi 200 saja. Baki tu adalah duit dia. Nampak tak? So perempuan simpan. Lelaki, dia kena guna habis dulu, barulah dia minta bantuan isteri dia. Itu suami yang soleh. Nampak tak? Jadi dalam hal ni, orang lelaki bila kenapa dapat 2 bahagian? Dia nak kena belanja keluarga dia. Yang perempuan, dia boleh simpan. Lepas tu tanya, ni pula tanya. Dia kata boleh tak kalau dia tak buat apa-apa duit tu?
Katakan dia tak ada keluarga. Tak ada keluarga. Macam mana ni? Dia tetap ada tanggungjawab dengan mak bapak dia. Kan? Dia tetap akan guna. Lelaki ni penggunaannya lebih. Dan dia punya tanggungjawab dia akan, responsibility dia lebih tinggi berbanding perempuan. Betul tak? Macam you all, fikir tak tentang utility rumah? Tak kan? Bil-bil atas nama siapa? Suami kan? Tengok makcik sana. Makcik pun tak tahulah berapa bilnya. Makcik tahu, tengok-tengok dah dibayar. Tambah sekarang ni semua online. Ni. Dia tulis sini, apa dia tulis dalam ni? Kejap. My TMB. Nama siapa? Suami. Air Selangor. Selcom. Bini aku semua kat sini tau. Dia tak tahu berapa punya bil, ya Allah. Baru ni saya sibuk sangat, saya terlupa bayar dia punya bil. Kena diarah untuk diblok. Rupanya 3 bulan. Yang, tolong yang. Tak bayar lagi. Oh ya ke, kenapa tak ingatkan? Tu I pun sibuk. Bayar 3 bulan. Tengok, saya tanya berapa? Oh, I tak tahu lah. Cuba you check. I pula kena check. Okay. Ya. Yeah. Tanazul. Boleh. Apabila ahli keluarga bersetuju. Ahli waris yang bukannya menantu atau hantu. Dia bila dah mati ni, faraid ni, menantu jadi hantu ramai tau. Menantu tolong diam. Yang bercakap hanya ahli waris. Semua ahli waris yang layak dapat faraid tu berbincang, kata kalau kita bagi sama rata je lah. Dia panggil tanazul. Semua setuju. Okeylah, tak payah gaduh-gaduh lah, penting-penting bagi lah sama rata. Kita bagi-bagi. Ni bagi. Semua setuju. Tanda tangan semua. Kalau adik 10 orang, 10 orang. Tak ada masalah. Dan itu yang kami buat adik-beradik. Ayah saya masa dia kerja dulu, dia banyak beli tanah. Tanah kat Kelantan, murah. Dia orang Kelantan. Mak saya orang Melaka, saya orang Selangor. Jadi mak kat Melaka, orang dulu dia suka beli tanah. Orang zaman sekarang beli handbag. Handbag tu dah boleh dapat sebidang tanah dah setiap bulan. Dulu lah kan. Jadi tanah-tanah kita bagi-bagi lah. Semua sama rata adik-beradik. Semua setuju, tidak ada isu. So tak ada apa lah. Selesai masalah. Sebelah adik-beradik. Alhamdulillah. Semua. Tapi tangan semua ada. Dan ada tanah di Melaka. Alhamdulillah mak saya dengan adik-beradik dia pun rapat. Dia orang pakat 2 ekar tanah atuk tu dengan nenek. Dia tanda tangan, serahkan pada majlis agama untuk jadi tanah wakaf kubur. Dapatlah kepada arwah. Dia orang dulu beli kan, zaman Jepun apa semua kan. Dapatlah tanah tu. Dapatlah pahala kat dia. Anak-anak tak apa-apa lagi, cukup lah. Mak saya pun dah cukup-cukup lah. Kan? Tak ada anak lelaki ke? Tak ada anak lelaki? Tak ada anak lelaki ke? Oh, okey lah. Betul. Boleh. Dah semua tak nak, dia serah pada puan. Puan tak nak, saya ada. Puan bagi kat saya bukan sebab faraid. Puan bagi kat saya sebab hadiah. Saya terima dengan hati yang terbuka. Kalau puan rasa tak tahu nak berapa duit tu, UKM, Fakulti Pendidikan Islam ada buat wakaf. Silakan, saya buka wakaf kat situ. Duit masuk akaun bendahari UKM, bukan akaun saya. Tak ada masalah puan, silakan. Alhamdulillah puan, dia orang baik hati. Dia bagi kat puan semua. Jadi puan pun kena baik hati, bagilah kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih banyak. Saja gurau. Terima kasih banyak-banyak puan-puan. Semoga Allah merahmati kita. Okey, last.
Okey. Hmm. Hmm. Ya. Itu balik kepada macam mana dia membimbing sebelum ni. Dia bimbing cara salah, salah lah, dia akan tanggungjawab lah. Sebab dia kahwin dengan non-Muslim. Lepas tu non-Muslim tu masuk Islam dan dia tak mendidik dengan betul. You pula ilmu agama tak cukup. Menyebabkan perempuan ni tak ada agama. Akhirnya bila dia bercerai, perempuan ni murtad. Kau tanggungjawab lah. Dulu patut masa kau ambil, kau ajar dia betul-betul. Ramai je yang kahwin non-Muslim, masuk Islam, convert masuk Islam, Alhamdulillah balik pada Islam, balik pada fitrah. Dia jajar betul-betul, bila berlaku kematian, dia tetap dengan Islam. Ada yang berlaku perceraian, dia tetap dengan Islam. Jadi maknanya suami ni main-main lah. Tu sebab saya nasihatkan, kalau nak kahwin dengan orang yang bukan Islam, you kena kuat agama. Kena kuat-kuat datang kuliah duha. Masalah perempuan okey tu, yang lelaki tu. Ni kuliah duha perempuan. Yang lelaki pergilah kuliah maghrib. Belajar. Yalah, tanggungjawab dia lah. Sebab dia perempuan tu dah murtad apa semua kan, kat luar. Dia bertanggungjawab. Tu besar tanggungjawab bila kamu dah masukkan orang dalam Islam. So you kena guide him. Tu sebab Madih Agama Islam Selangor, Madih Agama Islam negeri-negeri, dia jaga mu'alaf. Sebab hati dia masih lembut. Sebab zakat layak untuk dia orang. Faham tak? Ni kahwin sah. Dia masuk Islam, sah lah. Kita hukum yang zahir. Kita tak hukum yang apa dalam hati dia. Jadi kahwin tu sah. Tanggungjawab sudah bermula di situ. Okey? Okey, semoga tuan-tuan perempuan dimurahkan rezeki, panjang umur dan insya-Allah luar biasa ni orang lelaki dan soalan ni. Jadi boleh tak kita sekarang ni pergi ke Gaza untuk berperang? Tidak boleh. Kerana arahan daripada kerajaan tidak membenarkan. Kecuali arahan kerajaan Malaysia membenarkan rakyat Malaysia keluar berperang ke Palestin, baru boleh pergi. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh. Sebab ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Kerajaan Malaysia tak membenarkan untuk kita pergi ke Palestin. So jangan pergi ya. Palestin bermaksud pergi ke Gaza lah. Pergi perang. Tak boleh. Kecuali dia tu tentera dihantar oleh kerajaan untuk membantu rakyat Palestin. Kita punya suami pergi. Mati dia masyahid. Sebab dia pergi atas arahan kerajaan, atas arahan ulil amri. Boleh je? InsyaAllah. Okey, cukup sekadar itu.